Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nadia binti Rizwan selaku pengajar bagi subjek perumahan dan pengurusan sisa pepejal KPPS 2213 dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini saya Syahrul Nizam bin Ibrahim, nombor metrik B PPKP 2019-0128 telah diberikan peluang untuk mencapai ucapan mengenai pengenalan dan terminologi sisa pepejal. Penjanaan sistem pepejal di Malaysia semakin meningkat dari selari dengan pertambahan penduduk pada masa kini. Kepesatan pembangunan telah menghasilkan pelbagai masalah alam sekitar seperti kapasiti sisa di tapak pelupusan yang semakin kritikal yang menyebabkan tempoh jangka hayatnya yang tidak mampu menampung peningkatan penjanaan sisa. Pendekatan pengurusan sisa bersepadu perlu dilaksanakan dengan mengambil kira aspek pelibatan masyarakat dalam pengurusan sisa dari punca. Sisa pepejal ditafsirkan sebagai apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang telah rosak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses. Apa-apa benda yang dikemukakan dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak, atau apa-apa bahan lain yang mengikut akta ini atau mana-mana undan bertulis lain dikehendaki oleh pihak berkuasa supaya dilupuskan, tetapi tidaklah termasuk buangan terjadual sebagaimana yang diperihalkan di Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam kurungan Akta 127. Hierarki pengurusan sisa pepejal terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, pengurangan adalah pengurangan alam sekitar yang efektif melalui pengurangan penghasilan sisa pepejal. Yang kedua, guna semula merupakan bahan atau produk yang digunakan secara berulang kali. Yang ketiga, kita semula, iaitu penghasilan bahan-bahan berguna daripada sisa pepejal. Yang keempat, rawatan perantaraan adalah akibat turutan langkah-langkah di atas diamalkan. Kuantiti sisa akan dapat dikurangkan. Baki sisa akan dihantar ke pusat rawatan perantaraan di mana isi padunya akan dikurangkan atau dimampatkan. Dan yang kelima, pelupusan, iaitu lebihan sisa pepejal akan dihantar ke tapak pelupusan sanitari. Bagi elemen dalam pengurusan sisa pepejal terdapat 6 elemen penting. Yang pertama, penjanaan sisa. Yang kedua, penstoran. Yang ketiga, kutipan. Yang keempat, pemindahan dan pengangkutan. Yang kelima, pemprosesan dan guna semula. Yang keenam, pelupusan akhir. Manakala terdapat 5 pengkelasan sisa pepejal, iaitu refuse, semua barang sisa pepejal yang bersifat pejal, kering dan tidak mengalir. Yang kedua, garbage, sisa pepejal yang berasal dari sayuran, makanan, buah-buahan, sisa ternakan dan termasuk bekas atau bungkusan. Yang ketiga, swill, sebahagian daripada garbage yang digunakan sebagai sumber makanan ternakan. Yang keempat, rubbish, iaitu sisa yang tidak bernilai atau objek yang tidak berharga. Dan yang kelima, waste matter, iaitu sisa daripada tanah, bahan binaan tanah liat, kaca, besi dan batu dan tidak mudah terbakar. Terdapat 8 sisa pepejal terkawal. Antaranya ialah sisa pepejal komersial, sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal isi rumah, sisa pepejal perindustrian, sisa pepejal keinstitusian, sisa pepejal import, sisa pepejal awam, sisa pepejal yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Sisa pepejal komersial merupakan apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti komersial. Contoh seperti kertas, kadbok, kaca, logam. Bagi sisa pepejal pembinaan pula merupakan apa-apa sisa yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti pembinaan atau perubahan termasuk kerja pemajuan, penyediaan, pembaikan atau pengubahan. Contoh seperti kayu, papan, besi, gentian kaca. Sisa pepejal isi rumah pula merupakan sisa yang dihasilkan daripada kediaman atau bangunan yang digunakan sebagai kediaman. Contoh sisa makanan, kertas dan kulit. Bagi sisa perindustrian pula merupakan apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti perindustrian.
Contoh seperti sisa yang terhasil dari proses penghilangan tidak termasuk sisa pekerja khas. Bagi sisa pekerja keinstitusian merupakan apa-apa sisa yang dijana hasil daripada aktiviti harian di institusi yang disebut di atas, dan ini adalah tidak termasuk sisa pekerja khas yang memerlukan cara pelupusan yang berasingan. Bagi sisa pekerja import pula merupakan sisa pekerja yang diimport dari negara lain dan dilupuskan di Malaysia. Sisa pekerja awam pula merupakan apa-apa sisa pekerja yang dihasilkan oleh tempat awam yang di bawah penyeliaan atau kawalan mana-mana pihak berkuasa tempatan. Dan yang terakhir, sisa pekerja yang ditetapkan dari masa ke semasa, iaitu tertakluk kepada keadaan semasa. Seterusnya, apakah time machine study? Time machine study merupakan satu prosedur pengumpulan dan penganalisian data yang diperoleh dari kerja-kerja yang dibuat di lapangan secara sistematik. Kepentingan melaksanakan time machine study merupakan kajian masa pergerakan sistem. Ini adalah penting dalam memantau perjalanan kerja-kerja pengurusan sisa pepejal bagi menampakkan masalah dan mengemukakan cadangan untuk diatasi. Kebanyakan sisa pepejal akan mengeluarkan air kuras, iaitu air leceh, cecair larut resak, sisa yang kompleks dan sangat tercemar yang terhasil daripada pepejal. Cecair larut resak mempunyai kandungan logam berat, klorida, nitrogen organik, fosfat, sulfat dan kepekatan yang tinggi dalam bahan organik serta bahan bukan organik. Air kuras atau leceh terhasil dengan adanya air hujan yang merembes ke dalam timbunan sampah serta adanya kandungan air tanah yang tinggi. Aliran yang merembeskan ini akan menimbulkan aliran yang membawa bermacam-macam zat yang ada dalam sampah seperti nitrat, nitrit, metan, karbon dioksida, CO2, sulfat, sulfida, NH3, air dan mikroorganisma. Jika leceh dari tapak pelupusan sampah tidak dapat dikawal dengan sempurna, maka beberapa kesan buruk boleh berlaku. Antaranya akan menyebabkan pencemaran bau leceh yang kurang selesa. Leceh akan menyebabkan pencemaran kepada sumber air. Leceh akan mengalir ke merata tempat dan boleh menarik perhatian vektor penyebab penyakit. Salah satu pendekatan yang perlu dilakukan ialah amalan 3R dalam kalangan isi rumah. Pelaksanaan kempen kesedaran untuk pendidikan dan mendisiplinkan masyarakat harus dipertingkatkan. Dengan melakukan kita semula, misalnya, kita dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau. Akhirnya, agensi yang berkaitan pula harus mewujudkan sistem pengurusan sisa pekerja yang lestari supaya kesihatan awam terjamin, alam sekitar dilindungi dan dipelihara serta sumber alam terpelihara. Sekian, terima kasih.